Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain dalam mata pelajaran iaitu pelajaran sirah. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu berkenaan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi dan rasul yang terakhir, yang merupakan nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita teruskan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tibanya kewafatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita lihat pada sudut peristiwa sebelum berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah rentetan ataupun cerita sebelum berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Jom kita sama-sama lihat. Iaitu yang pertama, sebelum berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah pergi menziarahi perkuburan Baqi' dan Uhud. Perkuburan Baqi' al-Uhud dan juga Uhud, iaitu perkuburan para syuhada yang telah meninggal dunia dalam peperangan Uhud. Jom kita lihat. Sebelum berlaku kewafatan Nabi SAW, Nabi pergi ziarah perkuburan Baqi', iaitu masa dia 3 bulan selepas Hajjatul Wada'. Mana 3 bulan selepas Hajjatul Wada', iaitu apa itu Hajjatul Wada'? Iaitu haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada akhir bulan Safar. Pada akhir bulan Safar, Nabi pergi ke perkuburan Baqi', yang mana ditemani oleh orang suruhannya, iaitu nama orang suruhan Nabi Abu Muwaihibah. Cuba sebut betul-betul. Abu Muwaihibah. Ia merupakan orang suruhan Nabi, dan Nabi pergi ke perkuburan Baqi' bersama dengan beliau. Beliau menemani Nabi SAW. Seterusnya, pada hari Nabi pergi menziarahi perkuburan Baqi', itulah merupakan hari yang pertama Rasulullah SAW jatuh sakit, iaitu pada akhir bulan Safar. Maknanya Nabi berlaku Nabi sakit, Nabi jatuh sakitnya berlaku pada tempat perkuburan Baqi', iaitu pada akhir bulan Safar. Itu bermulanya Nabi jatuh sakit. Kemudian seterusnya, kita lihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tamu Rasulullah SAW tidak pernah sakit teruk kerana Nabi mengamalkan kehidupan yang sihat dan banyak melakukan puasa sunat. Nabi sepanjang hidup dia tidak pernah sakit yang teruk sangat. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dari sudut kehidupan Nabi, Nabi sentiasa mengamalkan amalan sihat ataupun pemakanan sihat, dan Nabi juga banyak melakukan puasa sunat. Kerana dengan berpuasa itu memberi kesihatan kepada tubuh badan. Sebab itu Nabi tidak pernah sakit teruk dalam kehidupan beliau. Yang kedua, dalam keadaan Nabi SAW sakit di tempat selepas Nabi menziarahi perkuburan Baqi', iaitu akhir bulan Safar. Yang kedua, Rasulullah mula gering, mula sakit teruk, iaitu pada 19 Safar tahun 11 Hijrah. Itu tarikh bermulanya Nabi jatuh sakit yang sangat teruk, dan baginda dirawat oleh Sayyidatina Aisyah di rumahnya. Ketika Nabi jatuh sakit, Nabi dirawat oleh isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah. Salah seorang isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu
wa anha, di rumah beliau. Dan walaupun dalam keadaan Nabi sakit, pada peringkat awal Nabi masih lagi melakukan penggiliran, pergi ke rumah isteri-isteri baginda. Walaupun Nabi dalam keadaan sakit, Nabi tetap pergi juga ke ke rumah isteri baginda yang lain. Maknanya sebab Nabi berkahwin ramai pada masa itu, lebih kurang 9 orang isteri Nabi yang masih hidup. Dan walaupun Nabi dalam keadaan sakit pun, Nabi tetap melakukan pergiliran untuk malam ni isteri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya. Nabi masih lagi bergilir-gilir pergi ke rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan sakit. Walaupun keadaan sakit, ini adalah sifat adil yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila dalam keadaan Nabi sakit dan Nabi sentiasa sebut semasa Nabi bergilir pergi ke rumah isteri-isteri ini, bila sampai giliran Aisyah, akhirnya ke semua isteri-isteri yang lain berbincang dan berpakat nak hantar Nabi SAW ke rumah Aisyah. Sebab tu Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian seterusnya, sakit Nabi semakin bertambah kuat dan demam baginda semakin panas, lalu meminta air untuk menyejukkan badan. Ini ketika berada di rumah Aisyah, Nabi semakin bertambah kuat sakit baginda dan juga demam baginda tu semakin panas. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa demam panas tak pernah panas demam Nabi SAW ini seolah-olah seperti 2 orang demam. Itu keadaan demam Nabi SAW. Nabi demam seperti 2 orang demam. Maknanya berganda demam Nabi SAW. Sebab itulah dalam keadaan demam yang terlalu teruk itu, terlalu panas, semakin panas, itulah menyebabkan Nabi minta dengan Aisyah untuk minta air untuk menyejukkan tubuh badannya. Ini diajar dalam Islam. Antara cara untuk kita merawat sakit demam kita adalah kita sapukan air ke tubuh badan kita ataupun di celah-celah anggota kita ni. Sehingga kan demam baginda yang semakin panas itu menyebabkan Nabi banyak kali pengsan. Kerana terlampau kuatnya panas demam yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian seterusnya, Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketika masa Nabi sakit itu, Sayyidina Abu Bakar itu disuruh menjadi imam untuk solat jamaah serta mengendalikan urusan negara. Ketika Nabi dalam keadaan gering, sakit, demam panas yang teruk, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar, sahabat rapat dia, dan juga dia merupakan mertua kepada Nabi SAW dan sahabat baik, untuk beliau menjadi imam sementara ketika Nabi sakit, imam solat berjemaah di Masjid Nabawi, dan juga mengendalikan urusan-urusan negara yang tidak mampu dikendalikan oleh Nabi ketika itu kerana Nabi sakit. Bila Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam untuk solat berjemaah, ketika itu anak Abu Bakar iaitu Aisyah, isteri Nabi SAW, membantah. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa bapa dia iaitu Abu Bakar itu adalah orang yang sangat cepat sedih. Kalau baca dalam solat ayat-ayat Al-Quran, dia mudah tersentuh. Tapi Nabi tetap menyuruh Abu Bakar juga untuk menjadi imam bagi menunaikan solat berjemaah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Seterusnya, ketika itu keadaan Nabi SAW apabila sakit Nabi pulih sedikit dan baginda keluar bertemu para sahabat. Bila demam baginda berkurangan, maka baginda pergi ke masjid untuk salat berjemaah bersama dengan sahabat, dan juga Nabi keluar untuk mengucapkan selamat kepada sahabat, bertemu, bertanya khabar bersama dengan sahabat ketika keadaan demam baginda berkurangan.
Kemudian Nabi sakit. Walaupun telah pulih sedikit, tapi kemudian Nabi kembali sakit semula dan Nabi wafat di atas riba Sayyidatina Aisyah, disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. 4 orang yang menyaksikan kewafatan Nabi SAW, yang mana Nabi wafat di atas riba isteri dia, iaitu Aisyah. Isteri Nabi iaitu Aisyah, dan disaksikan oleh bapa kepada Aisyah, Abu Bakar, dan juga menantu Nabi iaitu Sayyidina Ali, dan juga anak Nabi iaitu Fatimah. Itulah cerita keadaan bagaimana peristiwa kewafatan Nabi SAW sebelum berlakunya kewafatan Nabi itu sendiri. Cuma kita lihat seterusnya berkenaan dengan info sedikit berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW. Yang pertama, kita lihat berkenaan dengan bilakah tarikh berlakunya kewafatan Nabi SAW, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun tahun 632 Masihi. Ingat, tarikh 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Itu mengikut kalender Islam, kalender Hijrah. Mengikut kalender Masihi pula, iaitu bersamaan dengan 7 Jun tahun 632 Masihi. Yang kedua, info berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW, di manakah berlakunya kewafatan Nabi itu. Tempat yang berlaku kewafatan Nabi itu pastinya di Madinah. Dan yang ketiga, hari apakah yang berlakunya kewafatan Nabi SAW, iaitu Nabi wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Dan yang terakhir sekali, iaitu berapakah umur Nabi SAW semasa berlakunya kewafatan Nabi, iaitu ketika usia baginda 63 tahun. Itulah cerita peristiwa sebelum berlakunya kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada petang ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.